Rata-rata setuju emas bukan hanya perhiasan tapi boleh dijadikan pelaburan juga. Tapi Encik Syukur nak mengetahui mengenai emas dan pelaburan emas ni, bagaimana untuk kita melihat ataupun emas itu boleh dilabur mematuhi orang kata patuh syariah? Okey. Terima kasih kerana bertanya, Fatin. First kali emas ni dia adalah barang ribawi. Dalam Islam dia ada undang-undang. Jadi kalau kita nak pilih emas untuk kaum wanita nak melabur, first rule of thumb, mesti beli emas fizikal. Maksud dia kita beli emas yang kita dapat emas. Okey. Ada emas yang on paper, maksud dia kita buka akaun bank, kita beli emas, dia cuma letak berapa gram, kita beli 100 gram. 100 gram dalam paper. Okey. So itu tidak patuh syariah. Bila sebut 100 gram, sepatutnya dia dapat yang macam 4 segi itu. Okey, mungkin yang mana satu? Yang ini. Yang itu. Okey. Ya, boleh pegang. Okey, boleh pegang ya. Tak boleh bawa balik lah. Boleh cuba teka berapa harga dia sekarang? Oh, lama. 100 gram Yes. 30,000. Yes. 30,000. Okey. Baik, emas tulis ni yang kalau kita beli dari tadi Encik Syukur kata macam mana yang ni? Okey, bila beli daripada company yang jual emas, nombor satu mesti dapat emas fizikal solid yang boleh pegang dalam tangan. Okey. Dan untuk kaum wanita, saya nak bagi satu tips. Okey, kalau kita nak berhias, kita beli barang kemas. Tapi kalau kita nak melabur, dia mesti dalam bentuk fizikal jongkong dan juga shilling. Okey. Now, saya nak cerita apa beza dia. Kenapa kaum wanita kalau nak invest, dia bukan barang kemas, dia kena pergi jongkong dengan shilling. Jawapannya ialah dia punya susut nilai. Okey. Trade-in value. Bila kita jual balik, berapa banyak kita kena potong. Saya bagi satu contoh, real life example. Okey. Saya dihubungi oleh seorang lelaki yang dia tak tahu pasal pelaburan emas dan dia cuma beli barang kemas saja. Tapi dia lelaki. Jadi dia tak pakai. Okay. Dia beli sebagai dia punya investment. Kemudian dia tanya saya, Cik Syukur, betul ke tindakan saya ni? Saya cakap, you lelaki tak boleh pakai. Jadi untuk maksimalkan profit, kena pakai jongkong. Kenapa jongkong? Because, katakan dia simpan emas bernilai 50,000 dalam bentuk barang kemas. So barang kemas ni naik nilai dia jadi 100,000. Contoh, after 3 tahun, contoh. Jadi bila dia jual balik, 100,000 tu kedai akan tolak 25,000. 25% susut nilai. Okey. So 25%, saya kata kalau cik simpan jongkong emas, bila harga dia katakan 50,000, dia naik jadi 100,000, cik tolak balik, kedai cuma tolak RM7,000. So imagine kita tunggu dia naik 100,000, kita jual balik dekat kedai, kedai tolak 25,000, jongkong emas kedai tolak 7,000. So saya cakap dekat dia, yang mana lebih untung? Then after that baru dia fikir, betul lah. So untuk lelaki, of course, dia kena jongkong. Dia tak boleh pakai pun. Tapi untuk kaum wanita, of course, kalau dia nak sangat pakai, belilah barang kemas tapi yang solid, elakkan yang batu-batu. Kemudian dia kena tahu berapa harga sekarang. Dan wanita kena aware satu benda tau. Misalnya cerita rahsia kedai emas ni. Kedai emas ni biasanya dia ada manipulasi WM. Okey, apa tu WM? WM, bukan wanita Melayu. WM ni adalah workmanship. Ya betul. Upah tukang. Upah. Okey, ada juga. Yes. Jadi katakan harga dia letak hari ni 1 gram RM285. Okey, kita tengok, RM285. Tetapi di belakang dia tu dia akan ada workmanship. Betul. Jadi workmanship ni dia add, sebenarnya dia akan cakap design ni complicated, so workmanship dia mahal 300, 500. Jadi sebenarnya tips dia adalah kita campur harga emas campur dengan workmanship. Okey. So kita dapat total harga per gram. Jadi daripada situ make sure workmanship tu pilih yang paling rendah. Sebab bila wanita jual balik emas tu di kedai emas, workmanship ni dia tak kira langsung. Let's say kita bayar 500 untuk upah tukang. Ya, betul. Bila kita jual balik, upah tukang dia tak kira. Yang 500 kita bayar tu burn lah. Okey, faham. Jongkong emas, dia tidak ada upah tukang yang workmanship ni. Dia normally dia very minimal. Okey. So bila kita jual, dia punya profit tu lebih maksimum. Jadi untuk kaum wanita, tipsnya adalah nak invest, mesti pergi dekat
jongkong emas ataupun shilling emas. Barulah wanita dapat untung maksimum. Okey. Semua orang dekat sini, wow. Tadi sesuatu yang baru. Ya, tadi Encik Syukur cari siapalah yang pakai emas kat sini. Tak ada Ramona seorang saja adalah sedikit. Tapi Ramona sendiri pernah tak terfikir untuk melabur dalam emas ni ataupun ada apa-apa perancangan untuk melabur membeli emas? Lepas apa yang dikongsikan Encik Syukur? Ataupun sebelum berjumpa dengan Encik Syukur sebenarnya? Sebelum berjumpa dengan Encik Syukur pun sebenarnya memang ada perancangan tu. Sebab sebenarnya itulah macam Encik Syukur cakap tadi lepas masa PKP, ada dalam seorang dua kawan kot yang dah mula get involved dengan pelaburan emas. So adalah di WhatsApp, Ramona kalau ada nak ni bagi tahu kat I. Tapi rasanya Ramona pun macam busy sangat jadual, tak terfikir pasal benda tu. Tapi memandangkan hari ni Ramona datang sini macam dapat lebih banyak information yang jadi macam ni, insya-Allah I will do something. Dah dapat orang kata inspirasi, dapat betul. motivation, dapat sedikit pendekatan yang lebih orang kata luaslah mengenai pelaburan dalam emas ni.